Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wabillahi tasaidadat dengan para nazim yang bersiap dan bersetakbir dan mengurusi segala-segala bid'ati betul-betul dan puasa. Para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, para murabbi, tokoh-tokoh pimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di pada malam ini, menyambung semula perbincangan kita dalam tajuk bahasa Arab ini pada bab kata kerja ataupun fi'il madhi. Hari ini saya buat contoh dan juga mungkin kita cuba buat latihan sikit dan juga cuba kenal lagi sikit dan cuba mencarilah contoh-contoh fi'il madhi berdasarkan apa yang telah kita dalami dalam dua pertemuan yang lepas. Kalau nota yang lepas ada lagi, ada simpan ni. Nota yang lepas tu tanda-tanda kata kerja dan juga pembahagian fi'il. Ada ni ada tiga handout saya bagi. Pembahagian fi'il dan kata kerja ataupun fi'il kata kerja ni yang ada beberapa helaian tu. Itu agak besar dan kemudian ditambah dengan tanda-tanda kata kerja. Itu kita dah bincang dah. Tapi kalau ada di tangan, cuba tengok sekejap tanda-tanda fi'il ataupun tanda-tanda kata kerja. Kaum ibu ada? Muslimah ada? Simpan. Ini kita simpan dalam satu folder khat. Okey, sebelum kita dapatkan nota tu, cuba tengok apa yang ada di tangan yang saya berikan pada hari ini. Nota ni saya tak sempat compile, tapi nanti kalau ada kumpul balik nanti balik ni, habis ni bagi kat saya kumpul, saya nak compile balik. Kerana saya ada koleksi-koleksi yang baru mendatang, saya akan compile semua insyaAllah. Okey, kita tengok dulu yang di tangan tu. Ini contoh kata kerja bahasa Arab. Sebenarnya satu tu yang atas sekali tu, maknanya pada perkataan dhamir tu kata ganti diri. Kata ganti diri. Saya ambil contoh dhamir ni. Kalau siapa yang biasa dengan bahasa Inggeris, kita panggil dhamir ni dhamir, apa dia panggil, pronoun kan? Pronoun kan? Lepas tu kalimah tu word dia, perkataan dia. Kalimah word. So basically dia dipecahkan berdasarkan kata ganti diri ataupun orang yang melakukan. Kalau huwa bermakna seorang lelaki ataupun he ya. So kalau he tu perbuatan tu memandu. Kalau pasal tajuk kita sekarang ni lapas ataupun madhi. Okey. So kita tulis kat situ drove kan. Drove kan kalau drive. Kalau dah pandu drove kan. So kalau bahasa Arab kita tulis buat contoh lah. I. Okay. Kalau ramai home. Okey. Disebut they. Tapi kalau English I ini ada S kan? Yes. S. Tak ada S. Masih kecil. He drives ataupun he drives. So kalau single man yang melakukan kerja tersebut mesti ada S. Kalau they drove kan? They drove. Dia ada tambah bawah ni. Nanti kita tengok. So ni sedikit gambaran yang boleh kita
kita banding dengan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia punya dengan bentuk sama. Kemudian dibagikan pula dengan perempuan pula, she. She ataupun ia dalam bahasa Arab. Ia. Kalau ramai, kunna. Kunna. Ataupun they. Maknanya kat sini still growth juga. Cuma kat sini berubah jadi subparts. Dia apa? Growth. They drove. The ladies drove. Ataupun kalau ni the lady, seorang lah, she ni drove. So Sabna dia ada nun. Kita tak apa. Cuba tengok dekat sini. Satu perkataan saya ambil berdasarkan atas kali. Atas tu adalah asal usul perkataan. So perkataan bahasa Arab ni biasanya dia bermula pada kata kerja macam tu. Kata kerja yang atas kali luar kat sini. Sakon. Okey. Ataupun saya tukar lagi sekali lah, perkataan ni agak jarang guna ni. Disebut baca lah, baca ataupun selain daripada draw apa lagi? Tulis lah, tulis biasa. Roots dalam menulis. Okey. Kalau ia, kalau buah, kataba dalam menulis. Kalau ramai, katabu. Macam amanu. Kalau kafaru ramai. Katabu. Dia tak bawa alif saja. Katabu. Okay. Kalau perempuan, she still grows juga. Menulis. Katabat. They wrote. Kata benar. Ada sini perbezaan. Ada beberapa bentuk dan jenis perkataan fi'il madhi ini. 3 huruf dipanggil sulasi. 3 huruf saja. 3 huruf. Ada rubai. Daripada perkataan arba'ah ada 4 huruf. Ada khuma rubai, khumasi. Ada 5 huruf. Ada sudasi. Ada 6 huruf. Maknanya perkataan kata kerja past tense bahasa Arab tu lahir pada peringkat awal tu, yang atas sekali tu 3, 4, 5, 6. Kita belajar ni 3 dulu. Yang mudah saja. Yang banyak-banyak ni ada tapi tak banyak. Tapi yang paling banyak ni 3 huruf. Kita akan pilih kejap ni surah yang kita boleh explore beberapa contoh yang agak banyak daripada apa yang boleh kita jumpa berkenaan dengan fi'il madhi. Okey. Daripada huwa, tuan-tuan tengok kat situ huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anana. Ada 14. Cuma 14 ni tak payah fikir sangat. Allah banyak ni ustaz, mana nak belajar 14 ni yang fikir sangat. Macam ni lah. Kalau kita cakap roots ataupun kita guna perkataan root ni, kita tak guna semua sekali. Ada masa kita guna he saja, ada masa they, she, they ni semua kita tak pakai. Kita ambil yang penting-penting sajalah. Cuma apabila masuk dia punya kes yang melibatkan 2 orang, 3 orang, ramai dan sebagainya tu, baru kita akan pilih. Tapi inilah dia perbezaan dia. Dia pecah 4. Kalau bahasa Inggeris ni, dia kurang gandaan saja. Kalau singular ada, kalau plural ada,
Tapi gandaan dua double tak ada. Bahasa Arab dia ada double, dia ada huma. Ini yang menjadikan kata ganti diri, pecahan kata ganti diri bahasa Arab tu banyak. So bagi setiap unit tu, macam he ni, kita panggil pihak ketiga, third party lah. Ni boleh saya padam? Boleh padam? Boleh padam? Okay. Saya briefing lagi sekali. Apa benda huma-huma dan sebagainya ni, saya briefing lagi sekali Okay. Huma, hum. Kita tengok dalam rajah tu. Ambil yang ada isi dulu. Okay. Kemudian ia, huma, hunna. Huma sama tak? Sama, dia masih sama ni. Laki ke perempuan dia tak sama. Cuma bila dia dalam bentuk perkataan tu dia berbeza sikit So dua ni benda yang sama sebenarnya. 6 ataupun 6 ni adalah benda yang sama saja. Cuma yang membezakan ialah ini. Okey. Ini semua adalah kita panggil apa? Third party ataupun third person lah. Pihak ketiga yang tak ada kat sini. Dia, mereka berdua dan mereka semua itu. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey. Ini dia dan mereka lelaki. Ini dipanggil muzakkar. Muzakkar lelaki. Dan ni muannas. 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 Muzakkar. Okey. Laki, perempuan, third person. Ini untuk seorang, ini untuk dua orang, ini untuk 3 and above, 3 ke atas. Ini pun sama, seorang, 2 orang, 3 and above. Tapi perempuan. Okey, nanti kita tengok pecahan ni. Kemudian yang seterusnya apa pula? Anta. Unit yang seterusnya anta, antuma, antum. Unit yang lagi anti. Tak ada beza sangat pun, cuma dia beza jantina saja. Antuma, antunna. Saya tak tulis baris tak apa Saya dah tulis baris dekat sebelah. Anti ni anta, antum antunna. Okey. Ni macam ni juga. Ni muzakkar. Ni lelaki, ni perempuan ataupun masculine, ni feminine. Ini feminine. Ini masculine, ini feminine. Tapi ini second person, second party ataupun second person. Kalau saya cakap orang yang depan mata saya, awak berdua, kamu semua, lelaki perempuan. Kalau saya cakap awak dah makan, awak apa khabar, ini pen awak, itu semua. Mana pihak yang kedua ni dah, ni pihak kedua, anta. Anta bin aina, awak daripada mana? Tentu itu Kalau perempuan nanti second person. Okay. So nampak banyak tau, nampak banyak, tapi itulah hakikat dia. Sebenarnya simple saja. Cuma dia terpecah dan terbagi pada kategori dari sudut kuantiti bilangan dan dari sudut dia punya jantina tu saja. Dan antuma ni sama pula macam huma tadi. Even tak payah pun tak apa kan, tapi dah bahasa dia kan. Saya ingat yang ada komposisi ni Sepanyol. Saya ada dalam pembelajaran saya, antara yang ada benda macam ni bahasa Sepanyol, tapi saya tak pernah cakap bahasa Sepanyol lah. Pasal tak sampai lagi. Walaupun orang tadi pun Barcelona menang kan, atau malam ni Real Madrid, saya Real Madrid lah 1-0 tu.
Tinggal. Okey. Yang ni yang penting. Ini yang paling penting. Ini melibatkan kita nak cakap ni. Kalau nak cakap. Tapi mudah-mudahan tuan-tuan pun cakap pun. Ataupun tak cakap tu memang tuan-tuan cakap bahasa Arab juga. Saya memang kita bincang. Akhirnya bahasa Arab ni belajar cakap. Tak cakap pun rumah. Okey, tak apa, tak cakap kat rumah. Tapi tuan-tuan 5 kali cakap dengan Allah dalam bahasa Arab. Tadi cakap dengan Allah kan, wajah tu. Tuan-tuan tengok perkataan ana kat bawah sekejap, rehat sekejap. Tengok ana. Tengok dekat blok ana ni, bawah sekali, 2 kali. Apa saya tulis tuan-tuan? Kalau akhaza, akhaztu. Akhaza ni ambil. Kalau akhaztu, saya telah ambil. I was took I took lah, I took. Saya telah ambil. Kalau I take, present. Ini past, I took. Kalau bada'at ataupun badak tu, anas sebelah. Bada'a ni memulakan. I began. I began my study. Betul. So, begin ni badak tu. Jadi, daras tu, kat tu ada perkataan darasa. Daras tu, I studied. Ada ed kan. Daras tu. Sebelah tu sakana. Ujung tu sakana. Sakan tu. Wapi ya. Tes. Api ya. Oh, bakar. Wapi ya. Tapi ada sikit dia ni. Ada api ya. Allah. Wapi. Wapi. Tak apa, kita jalan dulu. Dengar okey. Lalu kita serahkan pada kita punya technician. Okey. Sakana, kalau anak sakan tu. So ini bila tu hujung dia tu, ta baris depan menunjukkan saya telah. Kita tadi baca doa iftitah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah tu, saya mewajah, saya menghadapkan wajah saya. Wajhi, wajah saya ni lillazi fataras samawati wal ardh, kepada yang maha kuasa yang telah menciptakan langit dan bumi. Kepada mu lah ya Allah. Apa cakap salah tadi tu? Ni kita belajar sikit daripada ni. Okey. Habis kemudian ana dan juga nahnu. Okey. Ini first person dia panggil. First person ataupun first party lah. Laki perempuan sama. Kat sini tak ada beza. Tuan-tuan muslimah ke, tuan-tuan muslim ke, cakap dengan menggunakan perkataan ana. Ana Sufi. Betul? Ana Sufia. Tetap ana juga. Nahnu Muslim. Nahnu Muslimah. Tetap sama juga. Dia tak ada beza. Kat sini dia agak susah sikit. So bila dia pecah, okey, cuba tengok sini. Berdasarkan kepada perkataan tu dah. So ni yang jadi 14 ni. 6, 12, 14. Ambil perkataan satu. Asal perkataan ni. Pecahkan ya. Okey, ini berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi tak apa tuan-tuan, saya dulu ada satu ceramah dekat Nurul Hidayah. Pum, meletup segala habis. Lampu tak ada, mikrofon tak ada. Yang ada pelita sebatang. Pelita itulah yang kuliah. Tapi kuliah jalan. Ustaz jalan, kuliah pakai pelita. Dia ambil gambar betul-betul gambar muka saya dengan pelita tu. Lagi dahsyat. Ya okey lagi. Kalau panas sikit kita buka pintu. Okey. Okey, tuan-tuan ambil So inilah yang jadi pecah 3/14. Nanti tuan-tuan akan guna lagi ni. Kata ganti diri untuk pemilikan. Contohnya kitabuhu, balik kat sini. Kitabuhuma, buku dia berdua. Buku mereka, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma,
kitabuhunna. Itu nanti kejap lagi. Itu nanti hal lain. Dan ini kita belajar fi'il madhi. Okey. So asal perkataan kata kerja ni dia mesti sekurang-kurangnya 3 huruf. So kita ambil lah kat sini 1 ke. Sini dah ada lah. Saya ambil contoh yang tak ada lah. Ambil contoh yang tak ada. Contoh perkataan apa ya? Dakhala masuk. Perkataan dakhala. Perkataan dakhala ni masuk. Telah masuk. Dakhala. Kan Nabi kata masa-masa peristiwa apa? Fathu Makkah. Man dakhala Baitullah ataupun Baitu Abu Sufyan fahuwa aminan kan. Siapa masuk rumah Allah ataupun Masjidil Haram tu ataupun masuk rumah Abu Sufyan kana aminan, maka dia itu adalah selamat keadaannya. Kata dakhala. So dakhala ni dia telah masuk ataupun he entered, dia telah masuk kan. Tapi kalau kita nak baca both of them enter, telah masuk. Dakhala tambah alif. Kalau ada orang tambah alif. Dakhala. Kalau ramai dakhalu tambah waw alif. Ditambah alif, ditambah waw alif. Tambah alif, tambah waw alif. Dakhalu balik depan. Okey, ini penambahan. Coba saya kita baca kan. Innal ladzina kafaru. Ramai tu. Kalau alladzina kafaru wa alif ada di hujung tu, ramai tu. Amanu, kafaru, jalasu, dakhalu. Ramai tu kan. Kalau perempuan pula dakhalat. Masih lagi kekal dakhalat. Ta mati. Oleh kerana tu ini dipanggil ta'ul ta'nis. Ta ta'nis. Ta ta'nis. Perbuatan nisa ataupun silap muannas. Ta ni ta mati. Tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, bahasa Arab, hadis, jumpa ta mati. Confirm perbuatan tu ataupun pelaku tu adalah perempuan. Mesti itu akan jumpa perkataan ta mati ni mesti orang perempuan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Macam contoh dalam surah ni lah, surah Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabbat dia telah celaka. Yang telah celaka tu bukan Abu Lahab lah, tapi secara umumnya Abu Lahab, tapi secara khususnya kedua belah tangan Abu Lahab. Kedua belah tangan ataupun sesuatu benda yang berpasangan dalam bahasa Arab, dia dikategorikan sebagai Ada benda ni walaupun dia tu sebenarnya tak ada tanda perempuan pun, tapi dia lahir perkataan tu dalam bentuk dia tu dia kategorikan sebagai perempuan. Sesuatu perkataan yang ada ta marbutah kan, khususnya perkataan sayyarah, padahal kereta, tapi kerana dia ada ta marbutah dia dikategorikan sebagai Saya tengok cerita baru ni, orang putih pun gitu juga kot. Saya pun tak pandai sangat lah, tapi bila kadang-kadang dia translate ataupun dia nak menggunakan kata ganti diri benda, kereta contohnya. Saya ingat ada satu ceramah Dr. Ahmad Didat. Dia masa tu ada debat dengan penonton. Penonton marah dia. Dia kata Islam ni menyusahkan asal nyuruh orang perempuan pakai tudung. Dia kata. Yang tanya ni Kristian. Lepas tu dia kata, your Bible say, Bible awak yang cakap semua pakai tudung. Bible awak yang suruh pakai tudung. Menunjukkan Bible pun ada suruhan untuk menjaga akhlak. Tapi orang putih tak nak jaga. Tu dia kata bila iklan-iklan ni banyak memanipulasikan perempuan, gambar perempuan kan. Lepas tu dia ambil satu contoh iklan. Iklan tu iklan kereta. Kereta ada perempuan seksi. Dia tulis kat situ, test drive her now. Her tu siapa? Drive her now. Her tu siapa? Kereta tu lah. Tapi perempuan tu apa masalah ada di situ? Tapi ada double meaning kat situ. Lepas tu saya tengok cerita perang baru ni, cerita perang kereta kebal, tank kereta. Brad Pitt lah tu. Dia duduk dalam kereta kebal tu, kereta kebal tu mati.
Blur nyala lah. Bila dia punya tukang repair tu boleh nyala, dia kata apa? Crank her now. Bawa dah start, boleh start dah sekarang. Betul, dia guna tu okey. Dah solat. Kalau orang perempuan 2 orang, dah solata. Tuan-tuan boleh tengok dekat contoh tu. Bila masuk saja, ambil contoh tu. Akhaza. Akhazu ramai. Akhazata. Dia tambah tak alif. Okey, tu bila tuan-tuan nampak ni je tak mati ni perempuan dah ni. Kalau tak alif 2 orang perempuan. Kalau ramai dah kholna. Dah nun pula. Tadi tak ni nun pula. Nun ni nun baris satu. Ni perkataan ni ataupun baris di atas saja. Kalau perkataan tu tak ada alif lam, baris atas satu saja, itu kata kerja. Kalau ada alif lam tak boleh baris satu. Mustahil. Kalau tak ada alif lam biasanya mesti tanwin. Kalau tak ada alif lam wajib tanwin. Tapi bila tak ada tanwin baris atas macam ni, ni kata kerja ni. Dalam surah Yusuf ada. Wa qulna. Kalau qul, kalau apa silap. Kalau qala, dia telah berkata. Kalau orang perempuan, qala. Kalau ramai, qulna. Dalam surah Yusuf dia sebut wa qulna ma hasya lillah. Ketika Zulaikha mengajak mak datin tu untuk dalam majlis makan, pasal mak datin tu untuk gosipkan dia ni, pasal dia cakap dengan anak buah ataupun dengan pekerja dia Yusuf ni pun dia teliur juga. Dia tak tahu, dia tak tengok Yusuf macam mana. Sekali dia himpunkan perempuan mak datin ni sambil makan dengan diberi seorang buah dan saus. Bila dia minta Nabi Yusuf keluar, dia kata wa qulna ma hasya lillah. Dan telah berkatalah mereka, perempuan itu telah berkata, ma hasya lillah, ini apa benda ni kan. Ini dia kata bukan orang ni malaikat. Kalau dua dakhalna, nun ini dipanggil nun niswah. Tadi ta'u ta'nis kan? Tadi ta'u ta'nis, ta perempuan. Yang lepas ni baca Quran, nampak ta ni, ta mati, ni perempuan ni. Ataupun sesuatu benda yang dikategorikan sebagai muannas. Bila jumpa nun alif kat sini, ni dipanggil nun niswah. Nun niswah. Nun niswah. Iaitu nun milik perempuan, nisa. Menandakan ini perempuan tu. Bahasa Arab ni dia berformula. Ini semua berhujah ni. Kalau alif macam ni kita tahu dia lelaki. Kalau waw alif macam ni jamaah ataupun ramai lelaki. Kalau nun macam ni ramai perempuan. Ta alif macam ni 2 orang perempuan. Ta mati perempuan. Dia punya kaedah ni konsisten. So bahasa Arab ni dia clear. Sebut clear, kaedah grammar pun clear, konsisten. Tak ada herok-herok, tak ada belong-belong. Bahasa Inggeris ni orang dia kutuk bahasa Arab kan. Bahasa Arab ni susah, kita pelik kan. Bila lam atas la, lam di atas la kan. Tapi kita baca Allah jadi lam atas Allah lah. Allah. Orang Balag ni kalau macam tu B-U-R-G-E-R. Kita cakap apa? B-U-R-G-E-R. Kita baca apa? Burger. Kalau B-E-R-G-E-R, Burger. Ataupun M-E-R-G-E-R, merger. Dah jadi je pula. Tadi burger. Macam tu lah bahasa ni dia ada teknik masing-masing kan. Anta pula dakhalta. Kita duduk seorang-seorang kita, tiba-tiba ada. Kita kata mata dakhalta. Bila abang masuk? Mata dakhalta. Saya duduk sini, tiba-tiba ramai. Mata dakhaltum. Bila korang masuk? Ya perkataan tu. Dakhaltum. Dakhalta untuk lelaki anta. Dakhal tuma untuk 2 orang. Kalau ramai, dakhal tum. Tuan-tuan jumpa tum, ta, tum ni. Ni benda kata kategori past tense
tapi pihak kedua ni, anta, antuma, antum. Ni senang pasal dia ambil part kat sini je. Ta, tuma, tum. Senang kan? Ni pun sama dengan ti, tuma, tunna. Kau tukar sajalah. Dakhol, ti, dakhol, tuma, dakhol, tuma, dakhol, tunna, tunna, dakhol, tunna. Ni dakhol tu, dakhol tu. Ana kan? Ana tak boleh na pasal dia ambil nahnu kat sini. Dakhol, dakhalna, dakhalna. Dia jumpa na kan? Menunjukkan ramailah yang buat tu. Contohnya inna anzalna. Sesungguhnya kami telah menurunkan, oleh kami yang telah menurunkan. Inna nahnu nazzalna dzikra, nazzalna, anzalna, na ni kami lah. Okey. Dakhaltu, dakhalna, tu ana. Allahumma lakasum, tu seorang anak. Wa bika aman, tu. Wa ala rizqika aftar, aftar tu. Tapi aftar tu perkataan 4. Nanti kita belajar. Minggu depan kita ambil perkataan 4 pula. Ataupun perkataan yang 3 huruf tapi dia teknikal sikit. Macam qala. Ini 3 huruf yang semua berbaris. Nanti ada 3 huruf yang ada 2 baris saja, satu dia mati. Nama, qala, qoma. Kata-kata tu agak susah sikit. Nama, nama itu. Nama, okey. Itu kita belajar. So ini dia punya ni lah briefing dalam bahasa Arab. Okey, cuba tengok kat sini. Tuan-tuan, okey, kita fokus kat sini saja. Kalau perkataan akhaza, telah mengambil. Kalau huwa, dia telah mengambil. Huma, dia 2 orang lelaki telah mengambil. Jadi akhaza. Kalau akhazu, mereka lelaki itu telah mengambil. Tapi kalau dalam Al-Quran dia guna contohnya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman ataupun beriman. Tak semestinya lelaki, ni lelaki saja ni. Orang perempuan tak terlibat, tak payah. Kan? Ada yang sebut kan? Ya ayyuhallazina amanu uzkuru contohnya. Ataupun banyak macam mana ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ini contoh ayat. Wahai orang-orang lelaki yang beriman, janganlah kerana harta dan juga anak-anakmu menjadikan sebab kamu leka dan lalai kepada Allah. Ni lelaki saja. Tak, jangan gitu. Bila Allah sebut lafaznya tu, dia masuk semua sekali. Macam kalau saya sebut sini Assalamualaikum. Kum tu antum. Allah Ustaz bagi salam kat lelaki, tak payahlah balik kita. Tak, bila kum tu masuk semua sekali. Tak payah nak sebut, tidak jenuh nanti. Macam ada orang baca tahlil kan. Bila baca tahlil tu yang meninggal 3 orang. Contoh 3 orang. Dia baca untuk seorang punya 3 orang tu, dalam 3 orang tu seorang lelaki, seorang kita kata seorang lelaki, 2 orang perempuan contoh. Dia kata bila masuk Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi mampuan 3 kali untuk lelaki tadi. Lepas tu Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma untuk yang 2 orang perempuan. Tak apa, baca sekali terus. Allahumma ighfir lahum untuk semua sekali tu. Waghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semua masuk dalam tu. Okey? Akhazu. Akhazat dulu kat sekolah hafal ni. Wa huma hum ya huma hunaha. Jalan balik, jalan kaki balik sekolah macam ni. Anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Tadi hafal, lepas tu tinggal nak pecahkan saja, nak tasrifkan, itu nak pecahkan. Akhaza akhazu, akhazat akhazata akhazna, akhazta akhaztuma akhaztum, akhazti akhaztuma akhaztunna, akhaztu akhazna. Tapi tak pakai semua, cuma kita nak tahu dia punya kaedahnya. Kemudian perkataan seterusnya tu bada'ah. Ni banyak perkataan tapi saya ambil yang terpilih saja. Bada'ah ni telah bermula.
Bada'a dia telah bermula. Kemudian bada'a, pasal perkataan bada'a ni boleh padam tak? Boleh padam Ni tadi saya nak brainstorm saja ni, ataupun nak ice breaking. Okey. Perkataan tu bada'a. Sepatutnya tambah alif. Bada'a. Tapi tulisan ni tak sesuai, ditulis dalam bentuk ini. Bada'a. Samalah. Bada'a 2 harakat. Ini 2 harakat. Bada'a. Samalah tu Bada'a, bada'u, bada'at untuk perempuan, bada'ata, bada'na. Bada'ta, bada'tuma, bada'tum sampai habis tu bada'tu, bada'na. Okey, kalau yang huwa darasa nombor 3 tu, tuan-tuan tambah baris darasa. Saya tertinggal sin tu bagi atas. Darasa ni study ataupun learn. Study lah senang. I ataupun he studies ataupun he studied. Pasal ni past tense. Kalau huma, both of them studied. Kalau them, all of them, hum darasu ataupun studied. Darasat, darasata, darasna, hunna. Anta darasta. Saya tanya, aina darasta al-lughat al-arabiyyah? Di mana awak telah belajar bahasa Arab? Jawab je ni, jawab. Saya. Ambil saya kat mana? Ana telah belajar apa? Ambil kat situ tu. Kalau saya tanya, aina darasta? Darasta anta kan? Aina darasta lughah al-arabiyyah? Di mana awak telah belajar bahasa Arab? Where did you learn Arabic language? So kita nak jawab untuk diri saya ataupun diri aku saya ni. Ambil saya ana tu. Ana dia tulis apa? Darastu. So kita jawab. Bila orang tanya macam tu, kita jawab. Darastu al-lughat al-arabiyyah fi Masjid Bandar Mahkota Cerah ataupun fi Masjid Madinah Mahkota Cerah. Bandar tu Madinah lah. Ataupun sebenarnya bandar tu nama khas, kita guna bandar situ. Kalau saya tanya antum pula, antum aina darastum? Tum tu antum. Di mana kalian telah belajar al-lughah al-arabiyyah? Kalau ramai, kita nak tukar dengan kata ganti diri. Apa dia? Nak jawab tu. Nahnu, kami. Kalau tadi saya tanya awak, jawabnya saya. Kalau saya tanya kalian semua, awak semua, jawab macam mana? Kami. So kami mana? So tuan-tuan padam B tu, minta maaf tuan-tuan. Buang B tu silap. Darasna, nahnu, darasna. B tu buang. Ba, B pula, ba tu. Macam mana ada ba tu? Ni type malam-malam tuan-tuan halus ni. Okay, darasna. Darasna lughah al-arabiyyah fi masjid ataupun musalla Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras. Okey. Okey. Ambil lagi perkataan seterusnya, sakana. Sakana ni tinggal. Live, live kan? I live at Bandar Mahkota Ceras. Live L-I-V-E. Saya menetap. Sakana. Kalau dia sakana. Daripada perkataan sakinah, dia bertenang, dia berduduk. Kalau saya ataupun contoh saya tanya, aina sakanta? Sakanta. Ini untuk past tense. Kalau present tense dia, kalau ni sakanta, daripada perkataan sakana. Kalau awak, aina sakanta? Di mana awak duduk? Kita pun jawab sakantu fi Bandar Mahkota Ceras.
Kalau dia punya present dia yaskunu, hi yaskunu ataupun wa yaskunu. Kalau awak aina taskunu, di mana awak menetap? Taskunu, mana-mana boleh. Yang present nanti kemudian kita belajarlah. Sekarang ni kita tunggu past dulu Kerana past ni tuan-tuan, dia punya perbezaan dia dekat hujung perubahan di hujung. Tapi kalau mudhari' ataupun present, perubahan di awal. Lepas tu hujung mesti baris depan sini. Pun senang. Itu pasal dia ada tanda-tanda yang memudahkan sebenarnya. So, kalau orang tanya aina sakanta, di mana awak menetap? Kita jawab sana. Ana, bi ana. Ana sakantu di Bandar. Terjelas. Saya tanya lagi. Aina sakantum, di mana kamu duduk? Sakanna apa tu? Sakanna sebenarnya tu dia gini tuan-tuan saya tersilap tu. Sakan ini. Sakan saya tulis macam ni pula. Sakan kamu je, tapi ni dah betul lah. So kalau saya tanya aina sakantum, di mana kalian duduk? Jawabnya apa? Sakan ataupun nahnu sakanna fi Bandar. Contoh kita tambah 10 minit boleh? Tuan ambil Quran sekejap. Quran sekejap. Ada Quran. Siapa ada komputer, apa handphone, buka surah Al-Kahfi. Buka surah Kahfi. Surah Kahfi ni dia ada banyak koleksi perkataan fi'il madhi. Kerana Allah menceritakan kisah yang telah berlalu. Bila Allah kisahkan cerita yang telah berlalu, so dia guna past tense. Okay, tengok surah yang ke-18, surah Al-Kahfi. Okay, asas perkataan fi'il madhi ni dia ada banyak pecahan tadi, tapi yang tuan perlu tangkap ialah perkataan yang tak ada alif lam. Dan bila perkataan tu tak ada alif lam, cuba tengok ada tanwin tak? Kalau tak ada tanwin, confirm itu kata kerja. Kalau tak ada alif lam, dia mesti tanwin untuk menunjukkan kata kerja. Tiba-tiba tak ada alif lam, tanwin tak ada, baris satu. Dan baris satu tu pula baris di atas, confirm kata kerja, past tense ataupun fi'il madhi. Cuba tengok ayat 1. Alhamdu kata nama, lillahi kata nama, lillah Allah allazi alif lam kata nama. Anzala betul. Anzala kata kerja past tense. Pasal apa? Alif lam tak ada, baris atas, hujung dia baris atas. Cuma ni kata kerja 4 huruf, itu kita belum belajar. Tapi tanda dia sama. Sesuatu yang tak ada alif lam tapi hujung dia baris atas. Tu tak campur yang tak mati, tak bawa semua Okey, satu. Anzala tu satu dah. Kalau kita nak tasrif, kita nak pecahkan anzala ni macam mana? Kalau saya, anzaltu. Kalau kami, anzalna. Nahnu ataupun inna anzalna. Anzalnahu fi lailatul qadr. Tu contoh dia. Kita baca ayat tu, oh ni past tense rupanya. Okey. Siapa pelakunya? Ramai. Kalau anzala, dia yang menurunkan, iaitu Allah. Tapi kalau anzalna, Allah dan kerajaan dia besar. Okey. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin. Yubashshira itu present tense, tinggalkan. Alladzina ya'maluna present tense. As-salihati anna lahum ajran hasanah. Ajran hasanah fi'il ke kata nama? Ajran hasanah. Kata nama ke kata kerja? Pasal apa? Ada tanwin. Tanwin kita tolak tepi dulu kan. Pasal fokus kita fi'il. Tapi saya nak spot tanya kan. Makisina fihi abada. Makisina, tu macam mana? Perkataan makisina tu baris atas kan, alif lam tak ada, tapi ada ya sebelum dia. Itu tak sesuai. Bukan itu nanti kemudian. Wa yunzira allazina qalu.
Qalu apa? Kata past tense. Qala, qala, qalu. Qalu. Qalu, mereka telah berkata. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka pun telah berkata, man ba'asa. Nah, ba'asa ni dia telah membangkitkan. Itu pasti juga. Okey. Qalu ittakhadha. Ittakhadha ni sama perkataan dengan perkataan akhadha, tapi dia ada tambah ta, tapi tinggalkan dulu. Ambil sebelah dia. Sebelah dia ni kita lompat sikit, yang ayat atas tu tak ada, bawah tu tak ada. Okey, tengok ayat yang bermula daripada ayat 7 tu. Inna ja'alna. Ja'alna, sama tak perkataan tu? Nahnu sakanna, nahnu akhazna, nahnu bada'na, nahnu darasna, nahnu qulna. Yani ja'alna, telah kami ciptakan. Kalau saya telah cipta, ana jangan. Kalau ana based on jadual, kita tengok jadual. Ja'altu. Jadi kita test sampai satu Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Am hasibta. Hasibta. Tapi hasibta kita tinggal, pasal dia pada bawah. Hasiba, hasibta, itu tinggal dulu. Boleh sama, tapi dia ada pada bawah, tapi lebih kurang juga. Kalau hasibta ni, adakah kamu telah mengira dan menyangka? Itu awak, anta hasibta. Kalau ana hasibtu. Kalau kami menyangka, hasibna. Macam itulah, itu contoh dia penggunaan dia. Lagi apa? Anna ashabal kahfi warraqimi kanu. Cuba cakap kanu. Apa persamaan kanu dengan fi'il mudhari', fi'il madhi ni? Waw alif. Kanu Kalau seorang kana, wa kana Allah. Kalau Allah kana, dia seorang satu, kana. Kalau ramai kanu. Kalau orang perempuan tambah ta, mati kanat. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina khashiyin. Okey. Asita tu satu contoh lagi. Kemudian iz awal fityatu, awal tu ya juga tapi tinggal tu susah. Ilal kahfi faqalu, mereka telah berkata. Kalau saya telah berkata, qultu, faqultu. Ini faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Fadarabna, fatu perkataan tambahan darabna. Ada tak perkataan daraba sini? Darabna yang bawah sekali. Cuba tengok bawah sekali. Nahnu darabna, kami telah memperumpamakan. Tapi perkataan lain maksud daraba pukul. Idrib bi'asakal hajar, ketuklah tongkatmu wahai Musa pada batu itu. Fanfajarat min husnata asyrata aina, dan tak kala itu keluarlah mata air daripada batu tu 12 mata air. Darab benar. Boleh guna perkataan perumpamaan, boleh guna perkataan pukul. Kalau saya pukul, darab apa? Macam tengok. Ana darabtu. Kalau dia pukul, atas sekali huwa daraba. Kalau perempuan itu yang telah pukul, iya. Dorobat. Ikut dia punya carta. Okey, dorobat habis sikit lagi. Summa ba'asnahum. Ba'asna. Ba'as ni telah dibangkitkan. Daripada perkataan ba'asa ni kita ambil tas. Kita nak tasrif perkataan ni. Surah yang paling banyak fi'il madhi ni dia. Huma, ya, huma, kunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Tunggu sikit nanti tadi.
Asal perkataan tu ba'asa. 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 Kalau dua orang, ba'asa kembali. Ba'asa. Kalau Allah yang membangkitkan, ba'asa seorang. Kalau dua orang yang membangkitkan, mak dan ayah telah membangkitkan saya. Ba'asa ni, saya. Ibu dan ayah telah membangkitkan saya minan naum, daripada tidur. Ba'asa dua orang. Kalau ramai, ba'asu, ada orang. Ba'asu. Kalau perempuan seorang, ba'asat. Ba'asat. Kalau dua orang, ba'asa. Ba'asa. Dua orang. Ingat tadi kalau perempuan ramai macam mana? Wa qulna maha nar. Ba'as. Nah, ini nun niswah, nun perempuan. Ini ta utanis, ta milik perempuan. Ba'as. Nah. Man ba'asana, dan kita tanya dalam surah kan. Qalu ya wailana, telah bercakaplah mereka, alangkah celakanya. Tak faham kan pasal begitu. Man ba'asana, siapa yang telah membangkit dan membangunkan kami, kita lah. Man ba'asana. Ataupun kalau seorang, man ba'asani, siapa yang kejutkan saya tadi. Begitu Man ba'asana. Ba'asta. 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 Ini kalau hantar. Allah telah membangkitkan kamu wahai Muhammad. Ataupun Allah telah memutuskan kamu wahai Muhammad. Allah ba'asta ila ummah, ataupun ila akhir ummah, umat yang terakhir. Wahai Muhammad, Allah memutuskan kamu untuk umat yang terakhir. Antuma ba'as tuma. Ba'as tuma. Kalau ramai ba'as tu. Ba'as tu. Sama juga kat sini ba'as ti. Ba'as ti perempuan. Ba'as kuma. Ba'as kuma. Kalau ramai ba'as tuna. Ba'as tuna. Okey, saya dan kami ataupun kita, saya telah diutuskan. Ba'as tu, saya telah dibangkitkan ataupun diutuskan. Ba'as tu. Kalau ramai, ba'asna. Ba'as. So kita kekurangan masa, tapi tak cukup lah untuk sekali saja. Nak simpan ke nak kumpul balik? Kalau boleh kumpul balik, saya nak compile balik. Nanti compile tak, bagi tuan-tuan terus. Nanti nak pilih contoh, nak pilih dia punya tanda, nak pilih rajam, nak buat latihan, kita akan buat latihan lagi. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita try surah baru Tapi minggu depan kemungkinan besar kita akan bincang surat fi'il madhi, 3 huruf lagi, tapi 3 huruf yang memiliki huruf illah. Qama. Huruf illah alif, waw, nun. Qama, qala, nama, lagi apa? Nawa, lagi apa? Waqa'a, waw, alif dan ya. Ini semua agak problem sikit. Nanti kita bincang Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya? Aqulu qali hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innallaha huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, inna al-insana lafi khusr.